Yang kedua, iman mesti disertai dengan amal saleh. Iman mesti disertai amal saleh. Saya nak perbetulkan tuan-tuan, seperti yang telah diperbetulkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Khulasat Tasanif fi Tasawuf, dan juga dalam kitab dia Ayyuhal Walad. Imam Ghazali sebut, dia cuba memperbetulkan tanggapan kita yang salah, tuan-tuan. Selama kita yang salah mana? Dia kata bila kita nak masuk syurga ini, maka kita tidak perlu kepada amal saleh. Nak masuk syurga perlu bergantung pada rahmat Allah. Sesiapa yang rahmat Allah menghendaki dia masuk syurga lah, walaupun dia tidak beramal saleh pun. Kita pada bergantung kat tu sudahlah. Dah ngucap, dah ayah buat mayan-mayan ayah pakai niat saja sudahlah. Kita ada dah iman kan. Jeng. Faham tak tuan-tuan? Imam Ghazali betul 700 tahun dulu dia betul. Orang Melayu kita masih ada yang pakai ilmu ni. Imam Ghazali kata betul Allah Ta'ala memasukkan hamba-Nya dengan rahmat-Nya, tetapi rahmat Allah Ta'ala itu akan terkena kepada hamba-Nya bertaraf muhsinin. Kerana Allah Ta'ala sebut di dalam Quran dengan jelas dan nyata, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah Ta'ala itu dekat dengan orang muhsinin. Muhsinin itu benar. Muhsinin ialah orang yang dulu beramal dengan penuh disiplin, yang wajib dengan wajibnya, yang sunat dengan sunatnya. Setelah dia buat itu, baru rahmat Allah pergi ke dia, dan dialah orang yang berketurunan besar masuk dalam syurga. Ini dimasukkan oleh Imam Ghazali. Bukan maknanya tak buat amal apa-apa, sekadar gantung pada rahmat Tuhan. Gantung pada rahmat Tuhan lah, mudah-mudahan dia masuk kita dalam syurga lah. Tuan-tuan, siapa-siapa depan saya ni tuan-tuan, kalau jadi guru, jadi pensyarah, saya dah 27 tahun jadi pensyarah di UNIZA. Bila budak jawab kertas peperiksaan tuan-tuan, bila jawab kertas peperiksaan, budak, cuba tuan-tuan bayang, budak tak jawab, pak muka surat tak jawab, pak soalan dia beri tak jawab, tiba-tiba budak nak bergantung pada rahmat saya, boleh tak? Budak atau budak soalan pertama tak jawab, soalan kedua tak jawab, soalan ketiga tak jawab, soalan keempat tak jawab. Lepas tu tulis di situ, tak, maafkan saya, hari ini saya tidak dapat menjawab. Walau bagaimanapun saya bergantung pada rahmat ustaz, sila beri markah penuh, dan saya termasuk dalam best student. Mana boh? Tanya cikgu mana pun, cikgu tidak akan beri markah pada orang yang tidak jawab. Cikgu akan beri markah kepada orang menjawab semampu mungkin. Misal kata pelajar dia jawab soalan pertama jawab, soalan kedua jawab, soalan ketiga jawab, soalan keempat jawab, dia pun tulis, minta maaf tak, inilah setakat kemampuan yang saya jawab. Mungkin dalam jawapan saya tu ada kesalahan dan kekurangan. Walau bagaimanapun saya pohon tak, simpati tak sikit, kok boleh membantu saya masih menjadi best student. Jadi ustaz pun tengok, kita beri markah tinggi, ada rayuan setelah dia beramal. Mana nak merayu setelah beramal, merayu tidak beramal lagu mana wah? Dan tuan-tuan sendiri depan saya ni, saya rasa tuan-tuan depan saya ni, kalau seorang hamba Allah jumpa tuan-tuan sekalian, lepas tu nak meminang anak tuan-tuan, menapa soalan pertama tuan-tuan akan tanya? Biasanya tuan-tuan akan tanya, kerja apa? Tak? Awak kerja apa? Ingat tuan-tuan, dalam kajian saja, tidak semestinya ibu bapa yang tanya laki-laki yang minang anak perempuan ni, awak kerja apa? Menunjukkan bahawa ibu bapa tu kebendaan. Bukan. Zaman learning tak boleh kata kebendaan, sebab banyak perceraian berlaku kerana suami tak mampu beri nafkah. Jadi ibu bapa tanya tuan-tuan, nak confirm laki tu ada kerja ke tak ada kerja. Kerana dengan ada kerja tu, walaupun kerja tu tak tinggi mana, masih ada peluang untuk memberi nafkah kepada anak perempuan dia. Bukan kebendaan. Kalau kebendaan ni mana? Kebendaan hal gini, A datang minang anak B pun tanya, mau kerja mana? Polis. Belakanglah, ini anak aku bersyarah punya lah. Kawan-kawan datuk punya, polis tak main 1,500 gaji. Ini baru kebendaan. Ini baru kebendaan, terlalu memilih. Tapi kalau dia ada kerja, dia boleh membantu. Sebab apa tuan-tuan? Bila kahwin, Allah Ta'ala buka rezeki, timbul kekuatan dalam hati dia. Jadi yang pertama saya nak sebut tadi, berbalik tadi, pertama, amal soleh itu benda penting. Setelah kita beramal soleh, barulah kita minta rahmat Allah. Sebab itulah dalam sebuah hadis mengata, lau ahsanu dhanna billah la ahsanul amal. Kalau orang itu, setengah ulama kata ini bukan hadis, ini kata-kata ulama, kalau orang itu baik sangka dengan Allah, sudah tentu dia akan elokkan amalan. Kalau tuan-tuan nak syurga kan, kita tak boleh kata ya Allah takut kurniakanlah syurga, ya Allah takut kurniakanlah syurga, lepas tu mayang tak buat, zakat tak buat,
Macam tuan-tuan lah, nak sihat tubuh badan lah, nak sihat tubuh badan. Sudah semayang, tu imam pun doa, tahu-tahu pun doa. Imam pun kata, ya Allah Tuanku, kurniakanlah kami kesihatan yang berpanjangan. Tuan pun kata, amin, amin. Tuan-tuan keluar dari masjid, dah habis lakoh. Tahu tak? Dah habis lakoh. Tangga masjid lagi, ambil rokok, keluar rokok, isap dah. Tak. Menghisap rokok, memendek umur. Tadi doa kata suruh panjang umur. Nak hak mana satu? Nak panjang umur ke nak pendek umur? Rupanya mulut kita nak panjang umur, perbuatan kita nak pendek umur. Sebab itu Ibn Qayyim tadi disebut dalam kitab Al-Fawaid dia, bab ulama. Dia kata ada ulama yang mengaku dia nak menuju ke akhirat, tetapi melihat kepada perbuatan dia, dia mengajak orang ke neraka. Ibn Qayyim cakap tu bab ulama, bukan orang biasa. Ada ulama mengajak, dia kata tengok dia tu memang dia mengajak orang ke akhirat, tapi perbuatan dia mengajak orang ke neraka. Tadi kita tadi tuan, perbuatan kita nakkan kita sihat, tetapi rupa-rupanya kita mengambil rokok, benda menjahanamkan kita. Mana mungkin jadi gitu? Jadi tidak selaras. Ya Allah Ta'ala, kurniakanlah padaku rumah tangga yang bahagia, isteri yang salihah. Dalam doa, sudah doa kelepok tumbuk muka isteri. Nak salihah, nak amang damai lagu mana? Sudah doa tumbuk. Tak adalah doa kurniakanlah padaku isteri yang saleh. Jadi bukan cara kita hina dalam bentuk itu. Yang pertama, itu yang pertama, itu kena ada amal saleh. Yang kedua, tuan-tuan dan sekalian,